Baik. Kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan baca, sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rizal insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim, ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashhasu fihi al-absar. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab Allah Subhanahu wa taala sehinggalah pada satu hari mata mereka terbeliak melihat pada azab Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para Islam ghariban wa sya'uru ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati fadilatul imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal kita. Kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, tidak jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah Taala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita lagi dapat bersama malam ni untuk kita sambung kuliah kita, kuliah kitab Bidayatul Hidayah karang Imam Ghazali rahimahullah taala. InsyaAllah, berdahulu saya mohon maaf kelewatan tadi sebab ada hal-hal yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya semayang kat luar tadi. Baik, insyaAllah kita sambung kan. Muka surat apa tu? 85. Oh, ada jadi imam pula. Ada adab menjadi imam dan ada adab menjadi makmum. Betul tak? Okey, insyaAllah. Yang ada kitab boleh semak, tak ada kitab dengar saja. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat terhadap pengajian pada malam ni, insya-Allah. Qala musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun para kitab, mudah-mudahan memberi manfaat akan ilmunya, insya-Allah, dalam dua negara, dunia dan akhirat. Baik. Kita lihat ada adab menjadi imam dan ada adab menjadi makmum. Ada adab sembahyang berjemaah. Dalam bahasa Arabnya adabul imamah wa qudwah. Adabul imamah wa qudwah. Adab menjadi imam dan orang yang mengikut imam. Ataupun istilah kita ni makmum lah. Baik, pertama, kita lihat adab pertama.
Sebaik-baiknya bagi seorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyangnya. Dia meringkaskan sembahyangnya. Okey. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata, aku tidak pernah bersemayang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya lah. Tapi kalau seandainya makmum ni suka, macam lepas-lepas lah saya beritahu. Makmum dia suka kalau imam tu baca panjang-panjang. Dia kalau baca pendek-pendek ni macam tak terasa ustaz dia tu. Tak sonok lah. Kalau dia biasa kita ni panjang-panjang kan, suka. Apalagi kalau imam tu baik pula bacaan dia. Okey, kadang sembahyang panjang pun tak terasa sebab bacaan tu. Suara imam tu merdu ke tak? Macam saya suara tak merdu lah. Kalau Imam Hafiz ni boleh tahan juga lah suara dia kan. Baik, qori pula kan. Qori pula. Macam tu. Baik, kalau bagaimana kalau seandainya dalam ketika jadi imam tu ada orang yang qori, ada juga orang yang alim fiqh. Bagaimana? Bila bertembung orang alim dengan orang yang qori untuk menjadi imam, siapa yang kita kena dahulukan? Adakah orang yang qori ataupun orang yang faqih tadi? Bacaan ni baiklah, bacaan baik, suara sedap. Asal mana qori ni orang membaca. Iqra kan baca. Qori itu pembaca, orang yang membaca, qori. Tapi dia dah jadi gunakan macam satu istilah kepada orang yang pakar dalam Quran kan, orang yang bijak Quran, orang yang merdu bacaannya dalam Quran, qori lah dipanggil. Baik, kata ulama kalau menentang, mana bertembung, bukan menentang, bertembung lah. Ada orang yang alim fiqh, orang yang alim, dan orang yang qori. Mana kita didahulukan? Kita nak dahulukan orang yang faqih. Orang yang alim itu didahulukan. Walaupun suara taklah hebat sangatlah, tapi dia lebih alim. Dia lebih faham hukum. Sah ke, batal ke, kan, tak sah ke, makruh ke, sunat. Jadi dia lebih tahu berbanding dengan orang yang qori. Gitu. Orang yang. Tapi kalau seandainya tidak ada orang yang faqih, kita dahulukan orang yang qori. Baik. Jadi sebaik-baiknya seorang imam itu bahawa dia meringkaskan sembahyang. Apalagi kalau makmum tu dia bercampur-campur pula. Ada makmum yang tua, ada muda, ada yang uzur dan sebagainya. Jadi imam ni dia kena meraihkan. Meraihkan makmum yang mengikut solat dia tadilah. Jangan kita ni, istilah kita ni syok sendirilah. Syok sendiri. Ada imam ni syok sendiri. Tapi makmum belakang tu dah melosang nampak kan. Mengelisah, melosang kan. Ada tuan-tuan orang tu dah ambil bona labi ni kan. Jadi kita meraihkan lah. Tapi kalau makmum tu memang, contohlah macam tarawih, sembahyang tarawih kan. Tarawih yang jenis yang tak suka sangat sembahyang panjang-panjang ni biasanya dia 8 rakaat dia. Lepas 8 rakaat dia cabut lah. Dia belah lah 8 rakaat. Bagi orang yang nak beribadah, contoh macam sembahyang tarawih, sembahyang kata ketika bulan Ramadan kan banyak kalau kita ni suka lagi lama lagi elok gitu kan, lagi sedap tak. Jadi tak ada kita nak fikir tentang dunia tu. Dia tengoklah suasana macam mana. Baik, kedua janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muazzin selesai daripada iqamatnya dan sebelum saf dibetulkan. Taklah bahawa jangan imam memulakan takbiratul ihram sebelum muazzin selesai daripada iqamatnya dan sebelum saf dibetulkan. Sebaik-baiknya kena pastikan apa?
Separuh tempat ni dia biasanya dia letak limit 10 minit. 10 minit selepas azan tu waktu sembahyang sunat. Cukup 10 minit, muazzin pun qamat. Dia tak kira dah kau sembahyang kau tak sembahyang kau. Jadi cukup 10 minit dia mesti dia qamat. Macam tu. Jadi imam bersedialah. 10 minit dia dah siap lah nak sembahyang. Tapi ada sebuah tempat tu, muazzin itu dia meraihkan juga. Mana tengoklah belakang tu masih ada ke yang masih sembahyang sunat ke, ataupun semua dah habis sembahyang sunat, barulah muazzin tu qamat. Dan tu pun okey juga, eloklah. Macam tu. Ada juga kadang muazzin ni straight 10 minit. Kan azan qamat 10 minit qamat. Nasiblah siapa tengah sembahyang sunat ke, tengah tak sembahyang sunat ke dan sebagainya, dia terus qamat. Macam tu. Dia pulanglah pada tempat masing-masing kan. Macam tu. Baik. Kemudian yang ketiga, as-salis. As-salis maksudnya yang ketiga. Baik. Dalam hadis ini, dalam kitab ni disebut syarahnya, iza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim dha'if wal kabir wazil wazahajjat wa iza shalla bi nafsihi fayutawil ma syaa. Rasulullah pernah bersabda, apabila semayang salah seorang kamu tu dengan manusia, falyukhaffif, maka naklah kau ringankan. Fa inna fihim dha'if, kerana sesungguhnya dalam mereka itu, dalam jemaah tu ada yang dhaif, orang yang lemah, wal kabir, orang tua, wazal hajat, dan orang yang punya hajat. Wa iza shalla li nafsihi, apabila dia sembahyang untuk diri sendiri, sembahyang seorang, wal tawil ma syaa, maka naklah dia panjangkan. Panjangkan sebarang mana apa yang dia nak. Seperti dia lah nak panjang mana. Itu kalau ada sembahyang seorang diri. Baik. Kemudian yang ketiga, salis, imam naklah mengangkat suaranya dengan takbir. Imam naklah mengangkat suaranya dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya dengan dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri. Jadi imam mesti angkat takbir lah. Ini kalau seandainya contohnya tak ada mikrofon, kena kuat sikit lah. Mic tak ada, speaker rosak, tak? Mikrofon rosak, jadi jemaah yang belakang-belakang tu kita tak dengar. Jadi itu sebab imam tu kena kuatkan suara dia. Sebaiknya imam ni suara yang kuat. Ada juga makmum yang suara kuat. Ada juga. Ada yang pula imam ni sebenarnya dia imam suara perlahan dia ada. Ada juga perlahan. Dia jenis orang slow motion je. Tapi apa hukum dia tak kalau dia tak tapi dia lah macam kuat lah sampai orang makruh lah. Makruh lah, tak batal lah. Makruh, mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Suara yang kuat dan lantang. Dia mesti yang suara kuat ni si imam, ataupun si mubalik. Mubalik tu yang duduk belakang imam. Ada sebuah tempat dia ada mubalik. Mubalik ni mana dia kuatkan suara dia. Imam suara tak kuat, dia duduk belakang imam tu, biasanya muazzin lah. Dia kuatkan suaranya supaya orang lain dengar lah. Mubalik ni dia boleh menjadi mubalik. Seorang tu boleh menjadi mubalik dengan syarat, kan, naklah dia jangan, ketika dia baca takbir kuat tu, jangan dia berniat untuk memberitahu makmum. Kalau dia niat memberitahu makmum, maka batal. Dia mesti niat zikir saja. Niat zikir, jangan niat untuk beritahu makmum belakang. Kalau sebut dalam kitab fiqh, batal sebenarnya kita. Itu kena tahu jugalah peraturan-peraturan menjadi mubalik ni. Mana yang duduk belakang imam. apa dia tak ada niat macam tu? Ya. Dia macam dalam mana dia telah mengadakan satu niat yang lain. Macam tu lah. Niat, mana dalam solat ada niat lain. Dia mesti niat zikir saja. Niat untuk memberitahu tak boleh. Okay? Berlain dengan imam lain. Dia bukan imam, dia balik. Dia belakang je. Baik, seterusnya tuan-tuan. Keempat, imam naklah berniat menjadi imam supaya dia mendapat pahala berjamaah.
Imam hendaklah berniat menjadi imam. Al-imamah supaya dia mendapat pahala berjemaah. Okey. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat menjadi imam, maka sah semayang sekalian makmum dan mereka mendapat pahala berjemaah. Dan sah juga semayang imam, tetapi dia tidak mendapat pahala berjemaah. Imam pula tak dapat pahala. Semayang tetap sah. Semayang tetap sah, tak ada masalah. Cuma tidak mendapat pahala berjemaah. Jemaah ni pahala dia berapa tuan? 27 kali ganda kan pahalanya, berbanding dengan orang yang semayang sendiri. Jadi rugilah kan, semayang berjemaah tapi pahala jemaah tak dapat. Pada semayang seorang yang dapat. Sebaiknya kena berniat jadi imam lah. Tak? Betul juga kadang-kadang kita semayang seorang. Kita semayang seorang diri, tiba-tiba orang masuk, orang colek kita lah. Terus semayang seorang diri, tiba-tiba orang colek kita. Dia colek tu maksudnya kalau sebelum orang mufarid kan, tak ada niat jemaah. Bila ada orang ikut kita, kita kena niat untuk menjadi imam. Niat jadi imam. Kalau tidak nanti kita sembahyang sah tapi tidak mendapat pahala berjemaah. Yang dapat jemaah tu orang belakang je, makmum je dapat pahala. Imam tu tak dapat. Tak dapat berjemaah. Dia tak dapat pahala berjemaah. Sembahyang tetap sah. Dia nak niat tu macam niat nak sembahyang ke? Niat jadi imam je lah. Saja aku jadi imam kerana Allah Ta'ala. Masbuk ni ialah orang-orang yang mengikut imam tetapi tidak sempat bertakbir atur ihram bersama dengan imam. Dan dia tidak sempat menghabiskan Fatihah. Tidak sempat menghabiskan Fatihah. Itu dikatakan orang masbuk. Okey. Ketika imam rukuk, maka wajib dia rukuk. Ketika imam rukuk, kalau dia tak rukuk, maka dia kira tidak mendapat rakaat. Dia tak dapat rakaat itu. Dia hanya mendapat rakaat seterusnya saja. Rakaat yang dia tak cukup Fatihah itu, rakaat itu dia tak dapat. Itu. Sembahyang tetap sah. So mana kalau imam habis salam kau gitu. Baik. Jalan tak benda ni? Saya tak nampak jalan tak? Jalan tak? Okay, insya-Allah. Baik, seterusnya kelima al-khamis, imam naklah merendahkan suara ketika membaca doa iftitah. Okey. Imam ketika membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira tu kan. Alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan sila inni wajjahtu sampai habis. Baik. Jadi imam naklah merendahkan suara. Sir lah, baca dengan sir ketika baca doa iftitah. Dan seperti halnya orang yang sembahyang sendirian. Dan naklah imam meninggikan suara. Dan apa tu? Dan naklah apa? Imam meninggikan suara. Tak yang atas tadi. Selepas iftitah. Dan seperti halnya. Dia terus baris yang seterusnya. Lepas dan tu kosong kat sini. Lepas tu dia ke bawah. Seperti halnya orang sembahyang sendirian. Betul orang cetak terenter. Jadi dah kosong. Baik. Imam naklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah. Dan seperti halnya orang sembahyang sendirian. Dan naklah imam meninggikan suaranya ketika membaca surah Al-Fatihah dan surah yang selepasnya pada sembahyang subuh dan 2 rakaat permulaan pada sembahyang maghrib dan juga sembahyang isyak. Kita baca dengan jahar lah. Baca dengan kuat. Dan begitu pula orang yang sembahyang sendirian. Okey. Kalau seorang sembahyang sendirian, naklah baca kuat juga. Kalau orang jadi imam, maghrib, isyak, rakaat pertama, kedua, kau kena baca kuat. Sunat baca kuat. Sunat baca kuat. Sunat ke wajib?
Sunat baca kuat. Okey, sunat muakkad, sunat yang dikuatkan untuk mengaku supaya nak beritahu orang belakang. Dan juga ittiba sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan Nabi suruh baca kuat, kita pun kena baca kuat. Okey? Tadi Ustaz, kalau kita sembahyang zuhur puasa dengan anak kita lah, anak baru belajar sembahyang lah kan. Sekolah. Tapi kita niat tu masa sembahyang zuhur tu kita baca agak kuat dengan niat dia boleh ikut bacaan kita, boleh tak? Mengajar. Mengajar taklim lah, taklim mengajar boleh. Boleh. Untuk taklim mengajar dia. Okey? Tak ada masalah. Tapi jangan selalulah. Bila selalu kan jadi anak-anak tu dia akan menganggap benda tu kena baca kuat juga besok. Tapi mana-mana menasuk dia baca kuat. Sebab apa? Ayah ajar je tu. Ayah baca tu. Lepas tu dia punya niat betul niat imam dia tak? Mana? Macam yang Boleh. Boleh niat jadi imam. niat imam juga. Walaupun kanak-kanak. Okey. Sah juga. Baik. Yang keenam, dan naklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin. Amin. Okey, meninggikan suara dengan perkataan amin. Mana amin tu istajib. Istajib doa. Perkenankan doa, ya Allah. Pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan, dan naklah imam menyertai dan naklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Serentak baca. Dan Rasulullah tak menyebutkan barang siapa yang membaca amin bertembung dengan bacaan amin malaikat, maka diampunkan dosanya telah terdahulu. Sekali dengan imam amin, maka kita diampunkan dosanya yang telah terdahulu lah. Baik. Kemudian keenam, naklah imam berdiam sekejap selepas membaca surah Al-Fatihah. Saktah. Yaskunu imam saktah latifah. Diam yang lembut. Untuk mengambil nafas, nak tarik nafas dengan sempurna. Dan naklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam itu membaca suratul Fatihah. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita kena baca Fatihah selepas imam baca Fatihah. Tapi dalam mazhab lain tak boleh pula. Makruh pula baca. Makruh pula. Kenapa? Kerana bertentangan dengan Al-Quran. Mereka hujah dengan Quran. Wa iza quriyatil Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran ni ayat Al-Quran dibaca, maka hendaklah kita diam dan dengar. Diam dan dengar. Tapi ini kita kena baca. Tak baca sembahyang kita tidak sah. Tak sah sembahyang kita. Itu kena baca. Imam ambil baca Fatihah, kita kena baca pula. Mazhab lain ada yang menyatakan tak perlu baca. Sebab apa? Bacaan imam itu, Fatihah itu dah kira macam bacaan makmum. Itu. Nah, dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengar bacaan imamnya. Dan makmum jangan membaca surah kecuali bila dia tidak mendengar bacaan imamnya. Macam tu. Keenam, naklah imam berdiam sekejap, saktah latifah. Saktah yang lembut, diam yang lembut selepas membaca surah Fatihah untuk mengambil supaya dapat mengambil nafasnya dengan sempurna. Dan naklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam itu membaca suratul Fatihah. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengar bacaan imam. Dan makmum jangan membaca surah kecuali bila dia tidak mendengar bacaan imam. Makmum hanya perlu membaca suratul Fatihah saja. Tak perlu baca surah. Tak perlu baca surah. Sebab apa? Makmum perlu pula mendengar bacaan imam, bacaan surah-surah yang dibaca oleh imam. Baik. Kemudian yang ketujuh,
Yang ketujuh tuan-tuan, naklah imam jangan membaca tasbih ruku' dan tasbih sujud lebih daripada 3 kali. Dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni tasyahud apa tuan? Tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir kan kena baca habis lah tasyahud tu. Selawat pada Nabi dan juga selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah tu ya Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Itu dikatakan selawat Ibrahimiyah. Jadi ketika tasbih ruku kan imam janganlah baca lebih daripada 3 kali. Kecuali makmum bersetujulah dengan baca imam tu baca lebih daripada 3 kali. Kalau tak baca 3 kali saja. Lebih tak terongah. Mana makmum nak terongah? Kecuali lah mikrofon ke mulut. Ke mikrofon tu dokek ini mestilah makmum terongah berapa kali imam baca subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi tu. Tak, speaker pula kuat dah tu. Dia kira okey kan. Lain kali tak nak dan ikut dia jadi imam dah. Staf siapa yang ajar lebih 3 kali kan? 3 kali cukup lah. Kawan lain nak sibuk nak pergi mana pula? Kan? Dia nak sibuk nak pergi ambil anak sekolah kan? Sekolah, anak sekolah. Macam-macam lah. Alasan-alasan tu. Baik. Tapi kalau baca lebih, tak ada masalah pun. Dan sunat kita baca dalam jumlah yang ganjil. Jumlah yang ganjil 3, 5, 7, 9, 11 bacaan tunggal. Ganjil rumah tangga tunggal. Jadi dia suka jumlah-jumlah yang tunggal. Baik. Seterusnya tuan-tuan, ke-8, daklah imam jangan membaca selain daripada surah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat, dan janganlah dia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa dalam tasyahud akhir selepas dia baca tasyahud yang wajib dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey. Jangan memanjang-manjangkan doa. Lepas baca Fatihah, lepas baca tasyahud akhir tu kan, tambah pula doa ni. Macam-macam lah doa dia macam. Tu yang Allah Taala sampai situ je. Sampai situ ialah tasyahud awal. Tasyahud awal memang sampai situ. Adalah Sayyidina Muhammad dah habis. Lepas tu bangunlah rakaat ketiga pula. Ada tu kita buat lah. Macam mana? Ada tu dia tambah pula warna alim. Wala ali Muhammad. Tak perlulah. Sampai situ saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca Sayyidina boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ada orang kata ni bid'ah baca Sayyidina. Tak ada masalah baca Sayyidina. Sayyidina maksudnya penghulu kami. Mana kita muliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mazhab Syafi'i membolehkan kita membaca Sayyidina. Baik, kemudian tuan-tuan, ke-9, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucap salam kepada ahli jamaah, dan ahli jamaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam imam. Sunat. Ya, niat untuk memberitahu jamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tu kita baca perlahan lah. Dia yang kuat tu Allah Assalamualaikum tu yang kita baca kuat. Yang warahmatullahi wabarakatuh tu tak perlu kuat. Hanya cukup sir saja, perlahan saja.
Satu ada keadaan sama kuat. Dia tak kena pada itibak lah, tak ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lainlah kalau sembahyang jenazah. Kalau sembahyang jenazah tu memang baca kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Jadi kalau sembahyang wajib ni hanya cukup kita berkata Assalamualaikum saja. Kalau nak tambah lagi warahmatullahi, kita kena baca sajalah. Tak perlulah kita baca dengan kuat. Macam tu. Boleh? Apa tadi? Nombor 9. Baik, seterusnya tuan-tuan. Ke-9, ke-10 pula. Ke-10, naklah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salam. Naklah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya, dan naklah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya, dan jangan dia menoleh ke kiri atau ke kanan. Naklah menghadap pada para makmum dengan mukanya. Hadaplah imam, tak ada masalah. Atau menghadap separuh je, separuh saja menghadap pun boleh. Ada orang menghadap ke kiri, ini tak digalakkan lah. Dia menghadap ke kiri pula. Apa menghadap kiri? Menghadap kanan lah. Kerana kanan lebih mulia berbanding dengan kiri. So kita menghadap ke belah kiri, ataupun kita menghadap terus kepada makmum. Menghadap terus kepada makmum. Kenapa kita perlu menghadap makmum? Supaya kita boleh perhati siapa makmum yang cabut balik. Siapa yang cabut balik cepet tu kita tengok. Oh tu si Mamat tu, si Ali tu. Pono nak pergi tu kan. Betul tak? Tak adalah macam tu kan. Supaya kita lebih orang kata apa ya? Kalau kita menghadap makmum, menghormati lebih menghormatilah sahabat-sahabat kita yang berada di belakang kita lah, macam tu. Habis ketika nak doa macam mana? Perlu ke pusing hadap kiblat? Tak juga perlu. Dia doa ni kiblat di atas, bukannya kiblat doa ni ke Kaabah. Kaabah bukannya kiblat doa. Kaabah adalah kiblat solat. Kaabah kiblat solat. Doa ke atas. Sebenarnya tak ada masalah lah kalau kita menghadap makmum, lepas tu kita berdoa macam tu. Betul tak? Kalau tak kan, mana kalau baca Yasin pun kena dia nak doa dah. Saya pusing je ya. Macam tu. Macam tu. Parah je kan. Kita baca Yasin sama-sama dengan jemaah kita. Bila time doa tu saya maaf lah, saya nak pusing jap. Saya nak baca doa lah. Ada kau macam tu tak ada kan? Semananya berdoa. Tak kisahlah kau menghadap ke mana berdoa. Tapi kalau seandainya kita berada di Kaabah kan, kita mestilah menghadap ke Kaabah itu. Macam tu, kita menghadap ke Kaabah. Jadi Kaabah ni mulia, hadaplah dia. Tapi sebenarnya kiblat doa tu ialah ke atas, bukan di bawah. Bukan di depan, bukan itu. Baik, seterusnya, hendaklah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya, dan hendaklah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya, dan jangan dia menoleh kiri ataupun ke kanan. Dan jika ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal. Bangkit lebih awal ni maksudnya dah habis. Kita dah habis lah, dah doa sudah selesai. Oh lah, okey. Tapi kalau doa pun tak selesai lagi, tak payahlah bangkit dulu kan. Macam tu. Baik, kemudian, dan janganlah ada di kalangan para makmum lelaki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit daripada tempat duduk. Nampak tak? Ini imam tengah baca doa, mengakhiri, makmum dah cabut balik dah. Tak apa bono kau je, tak tahu lah kan. Macam tu. Kadang ada juga tu. Ada juga dia tak nak orang tahu dia datang. Dia datang sebenarnya. Dia datang dah lah lewat. Kemudian tu dia balik awal. Jadi orang anggap dia tak macam tak semayang. Tapi dia dah. Dan tahu dia. Bila tanya, kau tak semayang hari? Datanglah.
Tak nampak muka kau? Dia tahu siapa datang gitu. Ya. Dia tahu siapa yang datang cuma. Siapa orang yang suka datang dia tahu. Dia tak nak menunjuk gitu. Kalau menunjukkan ya pula gitu. Ada juga pesan macam tu, tak ada masalah. Tak ada masalah, datanglah. Walaupun mungkin dia datang lewat dan nak balik cepat. Jadi kita sangka baiklah macam tu. Dia sangka baik dengan dia. Jangan kita sangka buruk pula. Mungkin dia ada urusan-urusan tertentu yang dia kena cepat, kena uruskan cepat. Tapi sebaik-baiknya tunggulah imam tu habis doa. Nabi doa barulah kita bersurat sama-sama. Ataupun mungkin Nabi doakan, mungkin imam Hafiz mungkin nak tanya apa-apa ke, nak berkenduri ke. Ataupun mungkin nak tanya kita bila nak berkenduri. Kan? Ya dah lama tak baca doa ni kan. Macam tu. Dah berkenduri. Contohlah, kan? Maknanya kita dapatlah kata bertegur sapa. Tapi kalau dah balik awal kan bila masa nak tegur sapa? Bila kita balik sama-sama kan nampaklah ketua siapa. Apa cerita yang lama tak jumpa. Gitu. Baik, seterusnya. Dan naklah imam bangkit daripada tempat duduk ni menuju ke sebelah kanan atau kiri. Okay? Tetapi menuju sebelah kanan itu lebih afdal. Menuju kanan lebih afdal daripada sebelah kiri. Tu kalau seadanya pintu ada. Kalau pintu tak ada, Ustaz, pintu tak ada, tak payahlah. Pintu belah kiri ada, belah kanan tak ada pintu. Tujulah belah kiri. Belah kanan tak ada pintu, nak macam mana? Jadi. Dan naklah imam bangkit pada tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, tetapi menuju ke sebelah kanan adalah lebih afdal. Ke-11. Janganlah imam mengkhususkan dirinya ketika membaca kunut dalam sembahyang subuh. Maka naklah dia membaca doa Allahumma hdina fi man hadait. Jangan dibaca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau mahdini tu, Allahumma hdini ni untuk aku. Mana untuk munfarid tu seorang. Jadi dia minta hidayah untuk diri dia je. Oleh ni tak minta. Sebabnya kerana ada ganti nama diri, domel, na. Nun alif na tu menunjukkan kepada kami. Allahumma hdina. Ya Allah Tuhanku tunjukkan kami. Wa afina, dan beri afiat kepada kami. Kan? Wa tawallana. Jangan wa tawallani. Kalau wa tawallani kan dia jadi mufrad lah. Seseorang. Wa barik li. Wabirili tu seorang. Kalau wabarik lana untuk ramai. Untuk itu kena belajar bahasa Arab sikit. Jadi tahulah mana domain ganti nama diri untuk seorang, ganti nama diri untuk banyak. Kalau biasa untuk ni tu ada nun ya tu, nun ya tak ada titik kan? Kita jumpa satu kalimat kemudian ada nun ya tak ada titik. Ini biasanya untuk ganti nama diri untuk seorang. Kalau nun alif ganti nama diri untuk ramai. Nah, apalah? Untuk dia je lah. Untuk dia dan ayah dia je lah. Allahumma firli walidayya. Ya Allah tu kampunkan dosaku dan dosa dua ibu bapaku. Dua ibu bapa dia je lah. Dua ibu bapa orang lain tak dapat. Kita kena baca Allahumma fil lana walidaina. Walidina. Mestilah diganti nama dengan nun mutakallim. Ma'a ghairi. Kalau nun ya tu nun mutakallim, tu mutakallim nafsi. Kan untuk seorang. Kalau na mutakallim nun mutakallim wahdah. Wahdah ni tu seorang. Kalau mutakallim ma'a ghairi bersama orang lain, mana kami lah, ganti nama diri kami. Okey? Dia asalnya huwa mahum tu. Wa huma hum. Ya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antumatuna ana nahnu.
Kan ganti domain di bahasa Arab lah. Wa huma hum. Ya huma huna. Anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Wa huma hum. Wa ni untuk seorang. Okey, ghaib. Lelaki seorang. Okey, ganti nama diri untuk lelaki seorang. Huma ganti nama diri untuk dua orang lelaki ghaib. Dua orang. Hum ganti nama diri untuk ramai lelaki ghaib. Okey. Wa huma hum. Hiya ganti nama diri untuk seorang perempuan ghaib. Okey. Huma ganti nama diri untuk dua orang perempuan ghaib. Ya huma hunna untuk ganti nama diri untuk ramai perempuan ghaib. Okey. Anta ganti nama diri untuk seorang mukhatab, enggak ada cakap. Anta, kan? Ganti nama diri untuk seorang, enggak ada cakap. Anta antuma ganti nama diri untuk dua orang, enggak ada cakap. Anta antuma antum ganti nama diri untuk ramai, enggak ada cakap. Mukhatab, enggak ada cakap. Okey, ada depan kita mukhatab. Anti yang menerangkan anti ganti nama diri untuk perempuan seorang. Mukhatabah. Ada cakap. Anti antuma dua orang perempuan. Ada cakap. Antuna jamak ramai perempuan untuk dia ada cakap. Enggak ada cakap. Okey. Ana ganti nama diri untuk seorang. Nahnu ganti nama diri untuk jamak ramai. Kami, maknanya kami lah. Boleh. Ya mahum ya humamna anta antum 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 antuna ana nahnu. Habis. Selesai masalah. Bahasa Arab tu kena tahulah sikit. Saya mengajar bahasa Arab dulu tahu bila masa sekolah pondok dulu. Masa saya bujang lagi. Ngaji kat tuan guru muallim Juahid tu. Sudang. Sekarang tak ada orang pondok. Dulu ada lah. Saya habis sekolah SPM dulu. Habis SPM terus masuk pondok. Okey. SPM tu itulah kitab yang mula-mula kita belajar itulah domain tu ganti nama diri. Domain ganti nama diri. Macam kita bahasa kita kan ganti nama diri. Engkau, Eden, Ese. Tu ganti nama diri lah tu. Faham kan ganti nama diri. Itulah nama Arab pun dah juga ganti nama diri. Baik, seterusnya Allahumma adina fi man hadait. Ya Allah Tuhanku, tunjukkan kami bersama orang yang telah Kau tunjukkan. Wa afini fi man afait. Afiatkan kami sama orang yang telah Kau afiatkan. Wa tawallana fi man tawallait. Dan pimpinlah kami bersama orang yang telah Kau pimpin. Wa barik lana fi ma atait. Dan berkatilah kami pada segala sesuatu yang telah Kau berkati. Wa qina syarra ma qadait. Dan peliharalah kami daripada kejahatan apa-apa yang telah Kau putuskan. Jadi kita baca na tu maksudnya kami. Kalau ni Allahumma hdini wa afini wa tawallani wa barikli wa qini. Dia kata ni tu untuk seorang. Imam tahu, kena tahu lah tu. Besok jadi imam, Imam Hafiz tak ada. Imam Hafiz tak ada, tak mana-mana pun ya. Yang ada Imam Otai. Imam Otai kena jadi imam. Okey. Sebab yang nampak, orang nampak tuan dia seorang pakai kopiah. Ada semua tak pakai kopiah. Sila tuan jadi imam. Kita janggut pun ada. Janggut pun ada. Bila baca doa kunut tu Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Untuk dia seorang je. Okey, faham kan? Saja gua tu. Baik, seterusnya, dan naklah imam meninggikan suaranya dengan kunut dan para makmum naklah mengaminkannya di belakang. Mengaminkannya di belakang. Dan janganlah mereka mengangkat tangan ketika berkunut, kerana perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nombor 1, pendapat Imam Ghazali dalam masalah ini adalah dhaif lemah. Pendapat yang kuat sunat mengangkat tangan ketika membaca kunut. Lihat kitab Muraqib Budiah, muka surat 25. Muraqib Budiah yang Arab lah. Saya punya ni Arab dengan ni. Ni lah Muraqib Budiah, kitab ni lah.
Ni kita Mukopedia. Itu sebabnya bila saya ngajar kitab ni, saya bawa kitab di sini. Sebab dia ni mensyarahkan kitab ni. Syarah dia. Dia huraikan lagi lebih dalam lah. Kalau seandainya kat sini tak faham, saya tengok sini lah. Sebab sini dia ada Arab dan juga terjemah sekali. Okey. Syarah dia. Baik. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Nombor 2. Nombor 2, dan pendapat lebih kuat menyatakan bahawa imam kembali meninggikan suara ketika mengucapkan selawat di akhir kunut dan makmum mengaminkannya. Lihat kitab Inatul Talibin. Ni pun saya ada kitab ni kat rumah, ada 4 jilid ni kitab ni, kitab Arab. Kitab Inatul Talibin. Saya mengaji pondok dulu, mengaji kitab ni sampai habis, khatam kitab Inatul Talibin. Syarah kepada kitab Fathul Mu'in. Syarah kitab Fathul Mu'in, itulah kitab Inatul Talibin. Dia ada 4 juzuk, kan, tebal-tebal. Ni juzuk yang pertama lah. Juzuk pertama ni menceritakan tentang bab sembahyang. Juzuk pertama menceritakan bab sembahyang. Juzuk kedua menceritakan bab jual beli. Juzuk ketiga menceritakan bab nikah kahwin. Juzuk keempat menceritakan tentang kata hudud khusus, hudud, qisas dan sebagainya. Itu dalam juzuk yang keempat. Kemudian kita bacalah Allah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazilu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ni baca kuat ni, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wasallim ataupun wasallam. Kita baca kena kuat lah, irfa'kan, angkat suara. Tapi yang tadi itu sirkan, tahan suara. Ada sebuah imam ni ditambah lagi orang lain. Dia pulanglah. Pindaan dengan kalau makna baik dia bolehlah. Kalau imam Mekah ke apa ke, sembahyang tarawih kan. Yang tarawih kadang ada imam-imam yang baca panjang. Kunutnya panjang. Penat kadang-kadang kita angkat tu tak habis-habis dia kan. Gitu. Panjang doa dia arwah dah arwah. Dah tak ada dah. Mana? Nombor 10 ada ke? Ni tak ada nombor 10, ni ada 1 2 je. 9 Ni ya, pendapat Mazali tadi. Nah, pendapat lebih kuat. Tak ada. Tak ada nombor 10. Macam tak? Sini tak ada pula nombor 10. Okey. Nombor 10 dia ni dia lain nombor tak sama. Okey, nombor 10, dan ada pendapat menyatakan bahawa imam kembali meninggikan suara ketika mengucap astaghfirullah, taubat dan selawat di akhir kunut. Dan makmum mengaminkan je. Maka kata nastaghfiruka wa natubu ilaih. Tu lah tadi tu. Baca dengan kuat tadi kan? Betul tak? Baca dengan kuat. Betul? Kalau sini nombor 2. Kalau kitab saya ni nombor 2. Nombor 1, nombor 2. Sini nombor 9, nombor 10. Okey, sama ya. Maka naklah kita kata nastaghfiruka wa natubu ilaih tu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wasallim wasallam. Boleh juga. Baik, seterusnya kemudian kita ke 12 sikit lagi ya. Habiskan. Ke-12, janganlah makmum berdiri sendirian di belakang saf, tetapi naklah dia masuk dalam saf, atau dia menarik seorang makmum yang ada di hadapan untuk bersama dengan saf yang di hadapan. Jangan ditarik lepas tu dia masuk ke hadapan tu. Kan ada video tu. Dia datang lambat. Dia tarik kawan tu ke belakang. Dah tarik belakang tu dia pula pergi masuk ke situ.
Dah kawan itu seorang kat belakang. Tujuan tadi itu supaya dia sama-sama sembahyang di belakang 2 orang. Tapi dia tadi itu orang ruang tu dah kosong, dia pergi pula masuk kat situ gantikan orang tu. Itu yang kena tampar tu. Ada video tu. Sebaiknya dah tadi itu kan kita sembahyanglah 2 orang kat belakang. Jadi saf depan tu naklah dirapatkan. Bila saf depan dah kosong, jadi orang tu naklah rapatkanlah depan tu. Janganlah biar kosong. Boleh kan? Ke-13, janganlah makmum itu mendahului imamnya pada perbuatan ataupun menyamainya. Bahkan naklah dia terkemudian daripada imam. Maka janganlah makmum rukuk sebelum imam sampai pada hak rukuk. Dan jangan makmum turun sujud sebelum dahi imam tercacak. Tercacak ataupun terkenalah. Tercacak ni macam tak sesuai sangatlah. Terkena ataupun melekat di atas lantai. Dekat atas lantai lah macam tu. Dahlah tunggu. Sebab kalau tidak kan dia ada hadis tu. Ada hadis menegah benda tu. Tak boleh kita sama-sama. Mana imam rukuk dia pun rukuk sekali. Tak betul lah. Itu bukan nama mengikut. Itu bukan nama mengikut. Nama dia mengikut ni mestilah orang depan turun dulu barulah kita turun. Ni sama-sama pula turun. Mana satu seiring pula siapa yang mengikut. Siapa yang mengikut siapa? Tak tahu. Tak. Ataupun ini imam dia pula dulu sujud dulu. Imam tak bersujud lagi, dia sujud dah. Tak lah. Kalau dia tak tahu tak apa. Maklumlah dia mungkin makmum ni mungkin jauh kat belakang. Dia tak nampak imam, dia tak nampak pergerakan imam dan dia pun tak dengar imam. Bacaan imam, takbir intiqalat, takbir berpindah-pindah rukun pun dia tak dengar. Itu lainlah. Dia dimaafkanlah sebab dia jauh belakang. Ini belakang imam. Sah yang pertama. Bila pula. Kacau tadi kan, parah je. Dia pula dulu pula daripada imam. Batal lah sembahyang tu. Batal. Kena tahulah. Boleh tuan-tuan? Ikut sekadar tu perbincangan kita malam ini tentang adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Sebenarnya berkenaan masalah sembahyang berjemaah ni, masalah dia panjang. Dalam kitab-kitab fiqh pun cerita bab sembahyang jemaah ni panjang lebar. Pelbagai masalah sebenarnya berkenaan dengan imam makmum ni. Banyak cerita imam. Makmum kurang. Saya dulu pernah mengajar satu kitab namanya Kitab Masalah Imam dan Makmum. Kitab dia warna hijau. Kitab pondok warna hijau. Pernah ngaji tak kita tu? Tetap pernah ngaji tak? Saya pernah ngajar dulu. Ke mana saya ngajar? Dah lama dah. Khatam kitab tu lah. Kitab dia ada yang Jawi, ada yang Rumi. Kitab dia kecil je. Kitab dia kecil, bukan macam ni je kitab dia. Tapi pelbagai masalah imam dan makmum dalamnya. Kalangan Tok Guru daripada pondok di Kelantan. Kelantan ke Kedah gitu. Kitab dia warna hijau. Carilah kitab tu masalah imam dan makmum. Masalah dia. Berbagai masalah dalam tu. Habis wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'un. Ada soalan tak? Wan. Dia dah apa? Gambar Kaabah tak boleh pakai. Dia sebab apa? Sebab apa tak boleh pakai? Makruh ke apa? Bergambar. Ialah kalau orang kata tak boleh pakai tu, kenapa tak boleh pakai? Makruh ke? Batal ke sembahyang? Nak tahu juga hukum tu. Kalau makruh tu mungkin boleh katakan makruh sebab bergambar kan, bergambar
masjid. Jadi dia mungkin kata mengimajinasikan mengimajinasikan pemikiran, membayangkan pemikiran kita lah. Ketika solat tu, bila kita pandang kepada tempat sujud kan kita semayang kan kena tempat sujud. Tempat sujud tu pula ada Kaabah lah, ada pula gambar masjid dan sebagainya. Jadi kemungkinan macam itulah, mana kita akan mengimajinasikan pemikiran kita lah ketika kita melihat tempat sujud. Kalau kita katakan makruh tu bolehlah macam tu. Macam tu makruh. Sebabnya kalau boleh sejadah-sejadah ni tak perlu ada gambar-gambar. Macam tu lah, corak-corak macam tu lah. Tapi kalau tak ada corak kan tak laku pula. Gitu. Orang yang jual tu tak ada corak tak laku gitu. Orang tak minat. Orang nak ada yang corak-corak. Macam tu. Jadi Kaabah tu kalau ada, jadi dia seolah macam sembahyang menghadap ke Kaabah. Tu pentingnya Kaabah tu. Tapi yang dia kata tak boleh, dia kata kan. Dia kata tak boleh ke tak sah. Dia macam perkataan tak boleh ni kita boleh andai berbagai andaian. Tak boleh bermakna tidak sah. Tak boleh juga bermakna makruh. Tak boleh juga bermakna haram. Dia tak boleh macam mana tu? Nak kena tahu juga tak boleh. Dia tak macam umum. Dia kena spesifikkan kenapa katakan tak boleh. Tak boleh haram ke, tak boleh makruh ke, tak boleh tu ke, tak boleh ni ke dan sebagainya. Tak salah lah. Pada saya tak salah lah. Dan kita sembahyang pun biasanya tak ada pun kita menggambarkan benda tu. Just kita walaupun dia gambar Kaabah, tapi kita tengok kosong je lah macam tu. Ada tak kalau kita sembahyang walaupun tu gambar Kaabah, tu gambar masjid, kita sembahyang tu ada tak kita terbayang tu benda tu Kaabah ke masjid? Ada tak? Tak juga. Kita tetap macam fikiran kosong je kita melihat benda tu. Kalau kita template tu pun boleh. Walaupun game plakat, ada tak kita tergambarkan benda-benda yang bukan ketika tengok game plakat tu? Tak ada kan? Tak ada juga. Tawal pun. Kita hanya menumpukan tu solat je lah. Bacaan dalam solat, betul tak? Macam tu. Tak tahulah, mungkin nak kena tanya balik. Puan tanya. Tak boleh tu macam mana? Tuan tanya dia pula. Siapa cakap tak boleh tu? Tak boleh tu haram ke? Tak sah solat ke? Makruh ke? Nak kata tahu. Oh je tu. Tak juga. Kaabah tetap kat sana. Kan? Itulah tu nak tahu tu. Dia nak tahu tu tak boleh tu, tak boleh macam mana. Mungkin tak boleh macam tu lah kot. Mungkinlah agak tak boleh macam tu. So Kaabah tetap kat sana tak perlu lah. Kalau macam tu tak boleh letak Kaabah dalam rumah itu. Gambar-gambar Kaabah semua tegal. Tetap jangan letak gambar Kaabah dalam rumah. Cuma cabut. Sebab apa? Tak boleh. Mesti kat sana je. Tu kena perhalusi dia gitu. Apa masalah dia sebenarnya? Tanya orang yang baik tak? Kena tanya pula orang yang buat ziarah tu kan. Kenapa kau buat gambar ni? Tak boleh kau letak gambar lain ke? Ataupun kosong je kan. Ajar ni kan. Kosong ya. Tapi kalau kosong pun ada juga corak ya. Ada corak, tak ada corak kan tak laku. Siapa pun nak beli. Biasa kalau kita beli syahadah, mesti kita nak pilih yang cantik-cantik. Oh nak cantik ni, yang lawa dan sebagainya. Apalagi kalau kita nak bagi hadiah ke orang, mesti pilih yang lawa-lawa lah tak? Jadi yang mahal tak? Itu sajalah. Wallahu alam lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam
ala syafi'i al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fatanya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka waftah lana futuha alifin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakash syaqa wa su'il qada wa samasatil ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.